Salam sejahtera, nama saya Selviana Suziani Ana Ayum, nombor matrik 100959. Dalam video ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Penglibatan Pelajar UNIMAS dalam pameran seni sementara kajian kes di Hong Kong Gallery. Kita akan terus masuk kepada pernyataan masalah. Kajian terdahulu banyak menekankan kepentingan pameran seni secara umum, tetapi kurang meneliti faktor khusus yang mempengaruhi kehadiran pelajar dalam pameran seni sementara. Ini menimbulkan persoalan sejauh mana strategi promosi dan komunikasi galeri berkesan untuk menarik minat pelajar hadir dalam pameran sementara. Penglibatan pelajar penting untuk membina minat jangka panjang terhadap seni kontemporari dan menyokong pengalaman pembelajaran di luar bilik kuliah. Kehadiran yang rendah boleh menjejaskan usaha ini. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian objektif kajian. Dalam kajian ini mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama adalah untuk menilai tahap penyertaan pelajar UNIMAS dalam pameran seni sementara di Hong Kong Gallery. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menghalang pelajar menghadiri pameran tersebut. Dan yang ketiga adalah kajian ini menilai keberkesanan strategi promosi dan komunikasi yang digunakan oleh Hong Kong Gallery untuk menarik penyertaan pelajar universiti. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian kepentingan kajian. Dari segi akademik, kajian ini menyumbang kepada literatur sedia ada yang berkaitan dengan kajian ini serta menyumbang kepada pembangunan literatur akademik yang relevan dan terkini. Dari perspektif praktikal, dapatan kajian membantu galeri menilai keberkesanan strategi promosi dan merancang program pameran yang lebih relevan dan menarik bagi pelajar. Bagi institusi, kajian ini membolehkan pihak institusi merancang pameran dan program kolaboratif yang selaras dengan objektif pendidikan seni. Bagi pelajar, kajian ini membuka peluang untuk pengalaman pembelajaran di luar bilik kuliah, meningkatkan kreativiti dan pemikiran kritis. Kerangka konseptual. Kerangka ini menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah utama yang mempengaruhi penglibatan pelajar di Hong Kong Gallery. Pemboleh ubah utama termasuk penglibatan pelajar, faktor yang mempengaruhi penglibatan dan keberkesanan promosi serta komunikasi galeri. Strategi promosi dan komunikasi galeri mempengaruhi kesedaran pelajar tentang pameran yang seterusnya mempengaruhi kehadiran mereka. Jadi apabila pelajar hadir, pengalaman pameran yang interaktif dan menarik akan meningkatkan minat, motivasi dan pembelajaran mereka. Kesimpulannya, penglibatan pelajar bukan sekadar kehadiran fizikal tetapi juga pengalaman pembelajaran yang bermakna dan komunikasi yang efektif. Berdasarkan kerangka ini, hipotesis awal kajian adalah terdapat hubungan positif antara norma subjektif dan niat pelajar untuk hadir ke pameran seni. Jadi seterusnya kita akan masuk ke bahagian skop kajian. Pertama, fokus kajian ialah penglibatan pelajar UNIMAS dalam pameran seni sementara, termasuklah tahap penyertaan, faktor yang mempengaruhi kehadiran dan keberkesanan promosi galeri. Yang kedua, lokasi kajian ini dijalankan di Hong Kong Gallery, La Promenade Mall, Samarahan. Yang ketiga, kajian ini melibatkan 100 pelajar UNIMAS dan kajian ini dijalankan sekurang-kurangnya 3 bulan menggunakan kaedah soal selidik dan temu bual. Seterusnya adalah batasan kajian. Dari segi populasi, kajian ini hanya melibatkan pelajar UNIMAS dan tidak merangkumi pelajar universiti lain atau masyarakat umum. Dari segi metodologi, data dikumpul dalam tempoh terhad dan bergantung kepada kerjasama responden. Selain itu, kajian ini tertumpu sepenuhnya kepada penglibatan pelajar UNIMAS dan strategi Hong Kong Gallery sahaja. Bermaksud, aspek lain seperti impak ekonomi tidak dikaji. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian kerangka teori. Kajian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TBB) oleh Asdian sebagai kerangka utama. TBB membantu menilai faktor yang mempengaruhi niat pelajar menghadiri pameran seni di Hong Kong Gallery, termasuklah sikap, norma subjektif dan kawalan tingkah laku. Pertama ialah sikap. Penglibatan pelajar berlaku apabila mereka melaburkan masa, tenaga dan emosi dalam pengalaman pembelajaran. Di galeri ini boleh dilihat melalui masa yang dihabiskan, reaksi emosi dan interaksi dengan kurator atau rakan sebaya. Kedua ialah norma subjektif. Pengaruh sosial yang diterima daripada rakan sebaya, pensyarah atau media sosial boleh mempengaruhi niat pelajar untuk hadir ke pameran. Yang ketiga adalah kawalan tingkah laku. Sejauh mana pelajar merasakan mereka mampu menghadiri pameran dipengaruhi oleh jarak, masa, kos dan akses.
Strategi promosi yang jelas dan interaktif boleh mengurangkan halangan ini. Jadi kesimpulannya, TBB membolehkan kajian menilai penglibatan pelajar secara menyeluruh, termasuk motivasi, pengaruh sosial dan faktor praktikal yang mempengaruhi keputusan mereka. Kita akan masuk ke bahagian jurang kajian. Kajian lepas menunjukkan bahawa penglibatan pelajar di galeri merangkumi aspek fizikal, mental, emosi dan sosial serta pengalaman interaktif yang meningkatkan minat dan pembelajaran. Aktiviti seperti hands-on, interaksi sosial, pengalaman deria dan teknologi interaktif terbukti menyokong penglibatan pelajar. Namun, masih kurang kajian yang meneliti penglibatan pelajar universiti di Malaysia, terutamanya UNIMAS, dalam konteks pameran seni sementara di Haiwan Galeri. Begitu juga keberkesanan strategi promosi seperti media sosial dan komunikasi dua hala terhadap pelajar tempatan masih kurang data empirikal. Secara keseluruhan, jurang kajian ini menekankan keperluan untuk menilai tahap penglibatan pelajar UNIMAS, faktor yang mempengaruhi mereka, serta keberkesanan strategi promosi Haiwan Galeri untuk memberikan panduan praktikal dan menyumbang kepada literatur akademik. Seterusnya kita masuk ke bahagian reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan mixed methods, iaitu gabungan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk menilai tahap penyertaan pelajar dan mengenal pasti faktor penghalang, manakala data kualitatif membantu pengkaji untuk memahami pengalaman pelajar dan pandangan mereka mengenai strategi promosi Haiwan Galeri. Dengan gabungan kedua-dua kaedah ini, pengkaji mampu memperolehi gambaran yang lebih menyeluruh dan meningkatkan kesahan penemuan kajian. Seterusnya adalah populasi dan sampel kajian. Populasi ini terdiri daripada semua pelajar UNIMAS termasuk yang pernah atau belum mengunjungi Haiwan Galeri. Ini bermaksud data pelajar selain dari UNIMAS dan orang awam tidak diambil kira. Sampel kajian melibatkan 100 pelajar yang dipilih secara purposive sampling supaya responden yang dipilih benar-benar relevan dengan objektif kajian. Bagi sesi temu bual, 5 hingga 8 informan dipilih untuk mendapatkan data yang mendalam dan membolehkan tema utama dikenal pasti. Pemilihan sampel secara purposive sampling ini membolehkan kajian menilai tahap penglibatan dan faktor yang mempengaruhi penyertaan pelajar secara lebih tepat. Ini bermaksud ia selaras dengan tujuan kajian. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian kaedah pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data bermula, semua responden akan diberikan inform concern. Kemudian soal selidik diedarkan kepada 100 pelajar UNIMAS secara fizikal atau atas talian yang mengandungi soalan pilihan dan skala Likert bagi menilai kekerapan lawatan mereka serta faktor yang mempengaruhi penyertaan. Temu bual secara berstruktur akan dijalankan terhadap 5 hingga 8 pelajar untuk mengumpul data kualitatif mengenai pengalaman, motivasi dan cadangan mereka. Rakaman dan nota tambahan dicatat untuk memastikan maklumat penting tidak terlepas. Semua data disimpan dengan selamat, sama ada digital atau fizikal, bagi menjamin kerahsiaan dan keselamatan data sepanjang proses analisis. Yang terakhir adalah kaedah analisis data. Data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif termasuk pengiraan peratusan, purata dan taburan data bagi mengenal pasti corak, trend dan tahap keterlibatan pelajar secara keseluruhan. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik, iaitu proses mengenal pasti tema, pola dan kategori utama daripada transkrip temu bual. Kaedah ini membolehkan pengkaji memahami pengalaman, motivasi dan persepsi pelajar dengan lebih mendalam. Kedua-dua data kemudian akan digabungkan melalui triangulasi. Ini meningkatkan kesahihan penemuan dan memastikan keputusan kajian merangkumi pelbagai perspektif.